Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nabila binti Mat Zamri dan bernombor matrik D2024111339 akan membentangkan tentang komik digital yang bertajuk Anak Peladang yang Malas. Komik ini bertemakan tentang tanggungjawab. Tema ini memberi mesej bahawa tanggungjawab bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tapi juga tentang menyedari peranan kita dalam kehidupan orang lain dan bagaimana tindakan kita dapat memberi impak positif kepada orang yang kita sayangi. Komik ini boleh menggambarkan proses anak peladang tersebut belajar untuk menerima tanggungjawabnya dan akhirnya berkembang menjadi individu yang lebih matang dan berdaya saing. Seterusnya ialah proses penghasilan komik. Terdapat 4 proses dalam penghasilan komik. Yang pertama adalah proses pemilihan tema. Pemilihan tema adalah langkah penting dalam proses penghasilan komik kerana tema menentukan arah dan mesej yang ingin disampaikan. Tema ini akan membimbing pembinaan cerita, perwatakan dan latar belakang komik. Sebagai contoh, jika tema komik adalah tanggungjawab, maka fokus cerita adalah mengenai bagaimana watak utama belajar tentang pentingnya kerja keras dan menjalankan tanggungjawab dalam kehidupan. Proses yang kedua adalah pembinaan tajuk. Pembinaan tajuk perlu mencerminkan tema serta menarik perhatian pembaca. Tajuk haruslah ringkas, jelas dan mempunyai kaitan dengan cerita dalam komik. Seterusnya, proses yang ketiga adalah penggunaan aplikasi ChatGPT. Aplikasi ChatGPT digunakan untuk membantu dalam perancangan dan penulisan skrip komik, terutama dalam menulis dialog antara watak, membangunkan latar belakang cerita atau mencari idea untuk perkembangan plot. Dan yang terakhir adalah proses penggunaan aplikasi Canva. Canva adalah aplikasi yang berguna untuk saya membentuk halaman komik secara visual. Canva membolehkan saya menambah gambar, ilustrasi dan teks dengan mudah. Saya juga boleh memilih gambar latar belakang, watak dan elemen-elemen lain untuk menghidupkan cerita. Penggunaan warna, susun atau panel dan penempatan teks di dalam gelembung dialog juga dilakukan dalam Canva untuk memastikan komik itu menarik dan mudah dibaca. Seterusnya, kisah Anak Peladang yang Malas ini sangat sesuai untuk murid sekolah menengah kerana ia mengandungi elemen yang relevan dengan pengalaman hidup mereka seperti tanggungjawab, perubahan diri dan nilai kerja keras. Pada usia ini, pelajar seringkali mula menghadapi cabaran dalam memahami erti tanggungjawab, terutama dalam pendidikan dan kehidupan seharian mereka. Komik sebagai medium untuk menyampaikan cerita ini sangat sesuai kerana ia mampu menarik perhatian mereka melalui ilustrasi visual yang lebih menarik dan mudah difahami berbanding teks biasa, di mana ia membolehkan pelajar lebih mudah menghayati perjalanan watak dan pengajaran yang ingin disampaikan. Komik juga boleh merangsang kreativiti pelajar dan membuka peluang untuk perbincangan tentang nilai-nilai kehidupan, memberi mereka pandangan yang lebih luas tentang tanggungjawab dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang interaktif dan menarik, komik ini mampu menyampaikan mesej moral dengan cara yang sesuai dan berkesan untuk murid sekolah menengah. Seterusnya ialah watak perwatakan. Dapat 3 watak utama dalam kisah ini. Yang pertama adalah Azam. Azam merupakan remaja kampung yang pada mulanya sangat malas dan tidak bertanggungjawab. Namun, selepas kematian ayahnya, dia mula insaf dan berubah. Watak yang kedua adalah Pak Salim. Pak Salim merupakan ayah kepada Azam. Dia seorang peladang tua yang sabar dan rajin. Dan yang ketiga adalah rakan-rakan Azam. Rakan-rakan Azam boleh digambarkan sebagai anak muda kampung yang suka melepak dan berkongsi cita-cita untuk meninggalkan kampung demi kehidupan moden. Terdapat 5 aspek tata bahasa yang digunakan dalam komik ini. Dalam bab 1, aspek tata bahasa kata adjektif digunakan. Kata adjektif ialah kata yang menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. Antara kata adjektif yang terdapat pada muka surat ini adalah tenang, tua, rajin dan awal. Seterusnya, panjang, mewah dan keras. Di dalam bab 2 pula, aspek tata bahasa kata kerja digunakan. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan untuk melakukan sesuatu. Terdapat 2 jenis kata kerja iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Pada muka surat ini, kata kerja seperti melepak, berbual, membawa, ketawa dan terlihat. Seterusnya, kata kerja batuk dan menggigil. Di dalam bab 3 pula, aspek tata bahasa, kata tugas digunakan. Kata tugas ialah perkataan yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam frasa, klausa atau ayat. Kata tugas tidak boleh menjadi unsur inti dalam frasa utama, tetapi mempunyai tugas sintaksis tertentu. Kata tugas yang terdapat pada muka surat ini adalah jangan, dan, tidak, untuk. Seterusnya, namun, tidak, kemudian, yang. Dalam bab 4 pula, aspek tata bahasa kata nama digunakan. Kata nama ialah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama dan lazimnya perkataan demikian menamakan orang, haiwan, benda, tempat ataupun konsep.
Kata nama yang terdapat pada muka surat ini adalah seperti Azam, saya, ayah, lalang dan benih. Seterusnya, seperti sawah dan bantuan. Dan yang terakhir dalam bab 5 pula, mementingkan aspek tata bahasa kata majmuk. Kata majmuk ialah kata yang berlaku apabila dua atau lebih kata dasar dirangkaikan untuk membawa makna yang tertentu. Kata majmuk yang terdapat pada muka surat tersebut adalah terima kasih dan ruang tamu. Kesimpulan bagi komik ini adalah cerita ini memberikan pengajaran yang jelas tentang pentingnya sikap rajin dan tanggungjawab dalam kehidupan. Sikap malas hanya akan membawa kerugian dan penyesalan, manakala usaha yang bersungguh-sungguh akan membuahkan kejayaan. Rujukan yang digunakan ketika membuat komik digital ini adalah Canva, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan ChatGPT. Seterusnya, tentang pemilihan grafik. Untuk komik anak peladang yang malas ini, pemilihan grafik sangat penting untuk menggambarkan perjalanan perubahan watak utama. Grafik yang digunakan harus mencerminkan tema tanggungjawab dan kerja keras dalam kehidupan seorang peladang. Gaya ilustrasi yang realistik atau semi-realistik akan lebih sesuai untuk menggambarkan tema ini, di mana setiap ekspresi dan perasaan watak utama dapat dilihat dengan jelas. Warna semula jadi seperti hijau ladang, coklat tanah dan biru langit mencipta suasana kampung yang sederhana, sementara warna gelap pada awal cerita menggambarkan kemalasan dan warna cerah mencerminkan perubahan positif. Elemen visual seperti matahari terbit boleh menunjukkan harapan dan permulaan baharu. Pemilihan grafik yang tepat memperkukuhkan mesej cerita tentang tanggungjawab dan perubahan diri dan menjadikannya lebih menarik dan memberi impak kepada pembaca. Kekuatan komik digital ini adalah dapat diakses dengan mudah dan pantas. Pelajar boleh membaca di mana-mana menggunakan telefon, tablet atau komputer dan pelajar tidak perlu lagi untuk membawa buku fizikal. Yang kedua, komik ini mudah untuk dikemaskini dan diubah suai. Jika ada kesalahan ketika membuat komik ini, perubahan boleh dilakukan secara terus tanpa perlu dicetak semula. Dan yang ketiga, komik ini juga mesra alam. Ia dapat mengurangkan keperluan dalam penggunaan kertas dan bahan fizikal sekaligus menyokong pendidikan lestari. Bagi kelemahan komik digital pula, akses terhad kepada peranti atau internet, di mana tidak semua pelajar mempunyai peranti pintar atau sambungan internet yang stabil, terutama di kawasan luar bandar. Dan kedua, keletihan skrin, di mana membaca lama di skrin boleh menyebabkan ketegangan mata dan keletihan, terutama jika komik terlalu panjang. Dan yang terakhir, kurangnya sentuhan fizikal. Setengah pelajar, mereka masih lebih suka bahan bercetak kerana pengalaman membalik muka surat fizikal ada kesan emosi yang tersendiri. Membuat komik digital bukan sahaja memerlukan kreativiti, tapi juga ketahanan mental dan teknikal. Antara cabaran utama ialah menyusun jalan cerita yang ringkas tetapi berkesan agar mesej mudah difahami oleh pembaca sasaran. Dari segi teknikal pula, salah satu cabaran utama ialah sambungan internet yang tidak stabil. Proses memuat naik dan menyimpan fail dalam talian memerlukan internet yang baik dan ini boleh mengganggu kelancaran kerja. Selain itu, komik digital turut memerlukan ruang storan yang mencukupi kerana fail biasanya bersaiz besar, terutamanya jika mengandungi banyak warna. Semua cabaran ini memerlukan pengurusan masa, peralatan dan persekitaran kerja yang baik agar proses penghasilan komik digital dapat berjalan lancar dan berkualiti. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.